rekod ni. Jadi kalau korang bercakap kan dia ada suara korang. So mak korang akan dengar. Okey. So apa yang saya ajar ni ada dalam buku teks. Yang belakang nampak Nampak yang belakang? Semua ada dalam buku teks. So nanti dalam buku latihan apa yang lepas saya ajar ini, korang dah boleh buat muka surat 5 dengan 6 dengan 7. Lepas dah ni lah. Lepas saya ajar hari ni boleh buat muka surat 6 dengan muka surat 7 homework untuk minggu ini. Okey. Tengok. Okey, semua tengok depan. Tengok depan. Tengok depan semua. Okey. Ni semua yang ada dalam buku teks korang. Saya cuma ajar balik apa yang ada. Nanti cikgu akan tulis juga balik lah. Okey, hari ni kita nak belajar macam mana nak banding. Tengok depan. Jangan tengok tempat lain. Tengok depan. Dah. Banding dan susun nombor. Okey, banding tu maksudnya kita akan letak dua nombor tu bersebelahan dan kita nak tengok sama ada nombor tu besar atau kecil. Okey? So kita akan tengok sama ada nombor tu besar atau kecil bila kita letak dia bersebelahan. Okey, so dalam buku teks ni ada beritahu yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. So, kita ada penduduk di daerah lawas iaitu 1105. Tengok tanda saya sebut. Lubuk Antu, nama tempat 24,712. Bintulu 75,141. Sibu 69,711. Okey. So, dia punya soalan dekat sini, antara Bintulu, Sibu dengan Sibu, penduduk Iban manakah yang lebih banyak? Okey, kalau kita tengok kat sini disusun dalam bentuk puluh ribu, ribu, ratus, puluh dan sa. Okey. Dari sini kita tengok nombor yang pertama, nampak mana yang penduduk Bintulu? Ni Bintulu. Nampak yang sebulatkan ni? Dengan penduduk Bintulu. Yang atas ni penduduk Bintulu lah. Yang atas ni kan. 75,141. Nampak? Bintulu kan? Lepas tu 69,711 adalah penduduk Sibu. Nampak? Nampak ya? Kat depan nampak. Yang belakang nampak tak? Kalau tidak ada kursi kat depan duduk. Okey, jadi kita tengok mula-mula sekali nombor dia dah berbeza dah. Iaitu nombor 7 dengan nombor 6. Dua-dua ada 10,000. Tetapi dekat sini, dalam nombor 10,000, nombor yang paling besar adalah nombor 7. Okey. Jadi, antara penduduk Sibu dengan penduduk Bintulu, kita tengok dia punya 7 lebih besar kan? Jadi, penduduk manakah yang lebih banyak? Bintulu ke Sibu? Bintulu. Sebab dia punya nombor yang berada di 10,000, nombor paling besar dia adalah 7. Okey. Okey. Sebab tu dia kata kat sini 75,141 lebih daripada. Apa maksud perkataan lebih daripada? Maksudnya dalam bahasa pasar dia ataupun dalam bahasa pasar kita panggil dia lebih banyak. Okey. Banyak, dia lagi banyak. Okey. Okey. Seterusnya. Okey. Sekarang kita susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Okey.
keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Kalau kita tengok tadi, ada 4 tempat kan, iaitu daerah Lawas, daerah Lubuk Antu, daerah Bintulu dengan daerah Sibu kan. Maksudnya ada 4 tempat, betul? Okey. So dia susun 4 tempat kat situ. Okey. Jadi kita nak susun dalam tertib menaik. Kalau kita susun dalam tertib menaik, jadi kita dah tahu macam belajar masa darjah 1, 2 dan 3 kan. Tertib menaik maksudnya kita bermula daripada nombor yang lebih kecil kepada nombor yang lebih besar. Macam kita baca 1, 2, 3. Kita baca daripada nombor paling kecil kan? Kita mana baca 8, 3, 1. Tak ada. Kan? Mana kita baca Z, Y, W, B. Baca ABC terbalik. Tak ada kan? Jadi itu maksudnya kecil lebih besar. Iaitu nombor yang paling kecil ke nombor yang besar. Jadi kat sini disusun juga dalam bentuk puluh ribu, ribu, ratus, puluh dengan sah. Jadi disusun-susun, nombor yang paling kecil adalah 1105. Lepas tu kita ada 24,712, 75,141, 69,711. Okey. Kalau disusun balik, nampak nombor yang disusun kat bawah ni? Nampak nombor disusun kat bawah ni, nampak ni? Macam ni kena susun balik. Nombor yang paling kecil tadi ni kan? 1105 kan? Lepas tu 24,712 kan? Lepas tu 69, tak ada 69,000. Oh, sepatutnya nombor yang seterusnya ialah 69,000 kan? Kan? Nampak 69,000. Lepas tu yang paling besar adalah 75,141. Okey? Maksudnya kita nak susun nombor daripada kecil ke besar. Okey. Okey, seterusnya. Kita tengok jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Kalau kat sini ditunjukkan ada permainan galah panjang, lompat tikus, lompat getah dan batu seremban. Okey. So, kita ada bilangan kanak-kanak kat situ untuk galah panjang ada 15,367 orang. Lompat tikus kita ada 13,719 orang. Lompat getah kita ada 15,202. Batu seremban kita ada 14,419. Okey. So, sekarang kita nak nyatakan permainan yang kurang diminati. Kalau disebut kurang diminati, maksudnya bilangan dia paling sikit ataupun paling rendah. Okey. So, dekat sini dia tengok, dia ambil bilangan lompat tikus dengan batu seremban. Sebab apa dia sikit? Sebab macam batu seremban ni perempuan dia main kan? Okey. So, boleh je lelaki nak main. So, tengok kat sini. Disusun. Nombor yang pertama dekat 10,000 ni semua sama kan? Betul tak? Tetapi dekat ribu yang mana paling kecil? 3 kan paling kecil kan? Maksudnya 3 ni untuk lompat tikus kan? 13,000. Jadi kita tahu lompat tikus lebih, maksudnya paling kurang diminati. Orang tak minat main lompat tikus. Okey? Jangan tanya macam mana main. Okey? Yang biasa main galah panjang, lompat getah dengan batu seremban. Okey. So, kita tengok nilai 3 tadi.
Dia lebih kecil, betul? Maksudnya dia lebih sikit. Jadi, kita tahu permainan yang kurang diminati tadi kita tahu iaitu lompat tikus. Berbanding dengan batu seremban. Okey. Seterusnya, nombor-nombor tadi kita gunakan untuk susun dalam tertib menurun. Apa maksud tertib menurun? Nombor yang paling besar nilainya kepada nombor yang paling kecil nilainya. Disusun daripada besar ke kecil. So, bila disusun kat garis nombor ni, kita dah nampak nombor paling besar adalah 15,367. Nampak ni? Okey, lepas tu kita ada 15,202. Nampak ni? Bawah. Tak nampak? Lepas tu kita ada 14,419 kan? Okey. Lepas tu kita ada 13,719. Ingat, daripada besar ke kecil. Okey. Seterusnya kita ada 4 kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Tetapi K tak ada. Tak ada K kat situ. Maksudnya ada kotak yang kosong. K tak ada kan? Kan? Okey, sekarang kita nak masukkan nombor K tu. Okay, kita nak pakai. Nampak kan? Okey, tengok yang ni je dulu. Okey, tengok. Okey, nombor paling kecil, dia kata tertib menaik kan? Jadi kalau tertib menaik, dia susun nombor daripada kecil ke besar, betul? So, kita tahu nombor paling kecil dia adalah 40,298. Okay, lepas tu letak 52,173. Paling besar 59,000. Okey, sekarang ni dekat Ray ada nombor 52,171. Dekat Kim ada 54,001. Dekat Rina ada 58,145. Jadi, kita nak pilih antara nombor yang ada ni, yang mana yang boleh diletakkan dekat tempat K? Ya. Nak pilih yang Rina punya. Kim punya pun boleh juga. Nak pilih apa punya? Ray tak boleh kan? Ray tak boleh kan? Ray tak boleh. Pangkah dia. Kenapa? Sebab nombor dia 171 kan? Tak boleh beza-beza. Dia kena lebih daripada 173. Beza 2 je tak boleh sebab dia kurang. Kita kena ambil yang lebih. Jadi Kim dengan Rina je yang lebih. So yang mana nak ambil dari tempat Kim? Okey, kita tengok macam mana dia bagi jawapan. Dia pilih dua-dua jawapan iaitu Kim dan Rina. Sebab apa? Kenapa kena pilih dua-dua? Sebab dua-dua tu jawapan, ya betul. Jawapan si Kim ni
lebih daripada ni 52,123 tetapi kurang daripada 59,000. Manakala untuk si Rina dia punya nombor ni 58,145 lebih daripada 52,000, betul tak lebih? Tetapi kurang daripada 59,000, betul tak dia kurang? Betul lah kan? Okey. Kita kena buat latihan nanti baru kita boleh lagi faham. Okey, dah bagi tahu jawapan Rina dan Ki. Habis. Okey, kita cuba buat latihan. Kita buat latihan daripada buku teks dulu, nanti yang kat nombor dekat korang punya ni kan kat buku teks korang salin. Nanti kan ada buat apa? Okey, buka.